Buletin Didik 20 Mac bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi Persekolahan 2023-2024 bagi kumpulan B bermula hari ini. Pelbagai program keceriaan berunsurkan pembelajaran disusun melibatkan pelajar dan guru sepanjang minggu pertama. Bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 16-1, hari pertamanya menyaksikan aktiviti termasuk simulasi penghantaran makanan ketika banjir. Menurut pengetuanya Muhammad Kamaluddin Kasim, pihak sekolah mengatur pelbagai aktiviti dan program berlandaskan pembelajaran menyeronokkan sepanjang minggu ini selari arahan Kementerian Pendidikan. Antaranya simulasi kaedah penghantaran bekalan makanan di lokasi banjir yang terputus hubungan, menerusi rekaan payung terjun menggunakan plastik. Kelainan turut ditampilkan pada minggu orientasi pelajar tingkatan 1 apabila tiada taklimat atau ceramah dijalankan seperti kelaziman. Program itu diubah kepada aktiviti riadah dan pelajar terlibat turut dibawa mengelilingi sekolah untuk mengenali kawasan serta kemudahan di sekolah berkenaan. Antara program-program yang kita rencanakan antaranya ialah dari segi ilmu dan kita ikut bidang sebenarnya. Contohnya dalam bidang kemanusiaan kita akan ada buat quiz, kita ada buat game. Kita juga dalam bidang co-curriculum kita ada buat sukan, kita ada buat pembahagian sukan, kita buat sorakan sukan dan sebagainya. Saya ingat murid-murid pun sedia dah maklum kita dah masuk dalam grup ibu bapa. 1,406 pelajar tingkatan 1 hingga 5 hadir pada sesi persekolahan pagi tadi. Melalui Perkeliling Bilangan 5 tahun 2023, pengurusan minggu pertama persekolahan sesi 2023-2024, kelas akademik tidak lagi perlu dijalankan pada minggu pertama persekolahan. Sebaliknya, ia diisi dengan penerapan nilai jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek selain dilaksanakan pendidikan didik hibur serta berasaskan projek mudah. Kelainan minggu pertama persekolahan juga menyaksikan pelajar khususnya yang baru bersekolah kurang bergementar. Tanpa drama dan air mata, mereka nampaknya teruja dan lebih bersemangat untuk kembali ke sekolah. Di SK Padang Besar Selatan di Kangar Perlis, aktiviti direncanakan sepanjang minggu pertama persekolahan termasuk sorak dan tari di Dewan Sekolah. Terdapat juga permainan Selahkan Bakatmu, Art Day with Parents serta tayangan beberapa filem yang sesuai untuk murid. Saya pasti paling teruja adalah anak-anak ibu bapa yang anak-anak mereka masuk ke darjah 1. Saya sendiri pun hari ini cukup terasa mengembalikan nostalgia ataupun memori saya masuk darjah 1 tahun 1977. Inilah yang sebenarnya berlaku. Ibu bapa kita bawa kita ke kantin, tunjukkan nak beli apa dan sebagainya. Jadi saya rasa ini is a good start lah untuk sesi persekolahan kita. Ya. Beliau turut mengambil kesempatan melakukan aktiviti sorakan bersama murid bagi menaikkan semangat mereka. Buat aktiviti. Macam dekat Dewan Padang, dekat kelas. Best, lepas tu menari, lepas tu bercerita dengan cikgu. Tinjauan juga mendapati perjalanan murid tahun 1 berjalan lancar. Ada yang ditemani ibu bapa sewaktu rehat, tidak kurang juga yang berdikari sewaktu membeli makanan di kantin. Saya bagi duit lah. Tanya ni berapa ringgit, berapa ringgit. Kalau chicken tu RM2, kalau ayam tu RM1. RM3. Mana dah beli? Ibu mana? Ibu tak mai sini. Ibu tak mai. Murid tahun 1 juga dilihat melakukan aktiviti transisi di dalam kelas seperti mewarna. Di Perlis, seramai 43,076 pelajar memulakan sesi persekolahan hari ini. Ia termasuk 9,828 pelajar baharu melibatkan prasekolah tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan peralihan. Di Melaka, 141,089 pelajar memulakan sesi persekolahan di 316 sekolah. Daripada jumlah itu, 7,749 murid telah memasuki tahun 1 di 170 sekolah rendah di seluruh negeri berkenaan.
Seramai 7,233 pelajar pula memasuki tingkatan 1 di 3 daerah. Tinjauan di SK Kerubung Melaka mendapati ibu bapa menghantar anak masing-masing seawal jam 6.30 pagi. Kehadiran mereka disambut dengan maskot dan tenaga pengajar sekolah berkenaan. Turut menyantuni kehadiran murid ialah Esko Pendidikan Sains Teknologi dan Telekomunikasi Melaka, Datuk Rais Yassin. Kehadiran beliau bagi meninjau keadaan sekolah itu yang dianggap antara paling padat di Melaka dengan jumlah lebih 1,400 murid. Kalau kepadatan sudah pergi 1:40 itu memang amat padat. Kerana itu saya mohon kepada pihak kementerian dan juga jabatan untuk melihat bagaimana untuk kita bantu sekolah-sekolah yang padat ini. Ibu bapa yang ditemui pula melahirkan rasa sedikit terbeban apabila sesi persekolahan kali ini terlalu hampir dengan Ramadan yang bakal disambut beberapa hari lagi. Untuk pembelajaran tahun ini memang ada lebih sikit daripada yang lepas sebab anak ada 2 orang sekolah rendah yang baru masuk sekolah rendah dan baru masuk sekolah menengah. Yang mula nak masuk sekolah 2 orang, tingkatan 1 seorang, tingkatan darjah 1 seorang. Untuk darjah 5 tu macam biasalah kita boleh maintain kan. Kalau yang untuk mula nak masuk sekolah tu yang kita ada rasa berat sikit. Tahun ni anak baru darjah 1, seorang lagi menengah tingkatan 2. Memang banyak nak pakai duit lah sebab nak puasa lagi kan, nak beli baju raya, persiapan sekolah lagi. Banyak kalau boleh kongsikan. Banyaklah juga yang menengah PIBG lagi, yang sekolah rendah lain, menengah lain kan. Pengurusan sekolah seluruh negara wajar meneruskan operasi kantin seperti biasa pada bulan Ramadan dengan mendapat persetujuan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pengusaha kantin. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata hal itu juga perlu dimaklumkan kepada ibu bapa dan murid. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengoperasian Pembukaan Model Khas Komprehensif 11 K11 secara rintis di SMK RPS Betau Kuala Lipis Pahang hari ini. Menghormati Ramadan itu, kita juga harus memaklumkan pada anak-anak bahawa Ramadan ini adalah maknanya bulan ibadah untuk semua. Dalam masa yang sama, proses untuk memahamkan yang lain itu juga harus bermula. Tetapi tidak bermakna mereka harus dipinggirkan ataupun tidak ada ruang untuk makan. Jadi anak-anak yang bukan maknanya yang non-Muslim ini seharusnya diberikan ruanglah untuk mereka juga mengikuti ibadah ini. Tapi dalam masa yang sama, maknanya mereka punya keperluan itu mesti disokong, disantuni oleh sekolah lah. Tidak ada keperluan untuk maknanya jangan tutup terus satu dan jangan paksa mereka untuk berpuasa lah, melihat benda rakan-rakan yang berpuasa, tak boleh lah. Tegasnya perkara penting yang perlu diberi perhatian pihak sekolah ialah memantau pengoperasian kantin dengan memastikan penjualan makanan berkualiti dan bernutrisi selain jualan makanan mencukupi. Dalam pada itu, bantuan rancangan makanan tambahan RMT hendaklah dilaksanakan bermula hari pertama sesi persekolahan. Jelas Fadlina, sekiranya terdapat isu menyebabkan RMT tidak dapat dilaksanakan pada hari pertama, sekolah perlu memaklumkan kepada pihak pejabat pendidikan daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri dengan segera untuk tindakan pembetulan serta-merta. Bapa dan anak berkongsi minat sejak usia 9 tahun lagi, Nik Muhammad Haris Nik Sir telah menceburkan diri dalam sukan motosikal lasak motocross setelah melihat ayahnya Nik Sir Abdul Aziz beraksi dalam sukan itu sejak 2010. Lebih manis, minatnya itu turut mendapat sokongan daripada ibunya. Nik Muhammad Haris, 14 tahun, mula memasuki pertandingan 4 tahun lalu menerusi Kemaman International Motocross Challenge dan mendapat tempat ke-6. Pada pertandingan kedua, dia muncul antara 5 terbaik kategori kadet bawah 12 tahun dan kini menduduki podium dalam Motocross Kids Malaysia MX Kids. Saya start main daripada umur 10 tahun. Saya start main dengan sains-sains ke apa.
duk kupu. Lepas tu ikut rest. Lepas tu daripada ikut rest tu banyak saya boleh pengalaman dengan ilmu dengan sains-sains lah. Sukan ni memang terlihat bahaya lah. Orang tengok bahaya. Tapi bagi saya tak lah. Bagi saya sukan pemotoran ni boleh membuat saya lebih berani dan teguh untuk cabaran yang akan datang. Bagi bapanya, Nik Sir Abdul Aziz, dia dan isteri amat menyokong minat anak lelaki tunggal mereka itu. Malah berhasrat menghantar Haris mendapat latihan di luar negara bagi mendepani kejohanan akan datang. Malah dia telah membelanjakan lebih RM150,000 bagi 5 buah motosikal jenama KTM Yamaha dan Husqvarna. Dan saya melihat dia berpotensi lah dalam motocross ni. Jadi saya membawa dia mengikuti event-event yang ada dan saya melatih dia juga dalam perlombaan dalam motocross ni. Dan alhamdulillah sekarang saya tengok dia berpotensi lah dalam bidang motocross ni walaupun dia baru berusia 14 tahun baru. Pada Mei nanti, Nik Muhammad Haris akan berentap dalam kejohanan Motocross Malaysia Championship MMC. Bagi jurulatihnya Ardi Syafendi Azmi, Haris mempunyai potensi untuk terus cemerlang dalam sukan motosikal lasak ini. Haris ni dia boleh pergi lebih jauh kerana dia mempunyai potensi yang amat bagus sebagai seorang rider motocross. Jadi di samping bimbingan ibu bapa dan support daripada ibu bapa adik Haris, dia sekarang telah berjaya menduduki orang kata satu tahap yang memuaskan dalam kategori yang dipertandingkan. Sebagai contoh, kategori MX Kit seluruh Malaysia dia telah berjaya mendapat tempat kedua podium. Jadi satu kejayaan yang amat bagus. Merancang masa depan bersama anak-anak asnaf, itu yang dilakukan 30 mahasiswa Universiti Utara Malaysia UUM menerusi program mahasiswa Muhibah Nadi Masyarakat Madani di Kompleks Darul Kifayah Ibu Negara. Perkongsian ilmu dengan penghuninya dalam merencana perjalanan mereka untuk melanjutkan pengajian sebaik tamat alam persekolahan. Ketua Program Aizuddin Asyad berkata program terbabit juga bertujuan memberi impak yang berpanjangan kepada anak-anak asnaf terbabit selain berupaya membentuk mereka menjadi insan bersahsiah tinggi. Apabila kita bercakap mengenai modal insan, terutama di anak-anak yang antara 11 sehingga 17-18 tahun ini, mereka ni masih muda, perlu dibimbing, perlu dididik. Jadi kami selaku mahasiswa yang lebih berpengalaman, yang ada sedikit ilmu dan kemahiran, kami datang, kami ingin berkongsi apa yang kami tahu dan ingin membantu membimbing mereka untuk masa hadapan mereka lah. Timbalan Pengarah Kolaborasi Industri UUM Dr. Nurizan Azizan berkata program ini juga menjadi landasan untuk golongan mahasiswa ini berbakti kepada masyarakat. Sebab kita nak memberi kalau boleh impak yang bermanfaat positif dan berpanjangan. Jadi program yang dia pilih ni program yang boleh digunakan oleh adik-adik dan penerima ni sehingga untuk masa depan mereka. Jadi sebagai mahasiswa, sebab kebanyakan mereka adalah HR practitioners, pengamal lah semua manusia di organisasi masing-masing. Jadi gunakanlah kepakaran mereka tu untuk membantu adik-adik ni. Bagi peserta program, mereka memang menanti-nantikan program seumpama ini diadakan. Panjang program ni memang banyak beri idea kepada kami semua, lebih-lebih lagi untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk merancang kami punya perjalanan selepas SPM nanti. Dia banyak mengajar kita lah dan bagi kita lebih banyak semangat dari segi mental dan fizikal lah. Pengetua Darul Kifayah Abdul Rauf Abdul Aziz meminta lebih ramai yang tampil mendekati anak-anak asnaf terbabit dalam usaha memberi galakan serta semangat kepada mereka dalam meneruskan kehidupan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Asrama Darul Kifayah ini menempatkan 270 orang terdiri daripada anak yatim, anak asnaf dan anak mu'alaf berusia 11 hingga 17 tahun. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemar duli menyempurnakan istiadat pembarisan sempena peringatan Hari Polis ke-216 pagi tadi. Bertemakan polis dan masyarakat berpisah tiada, sambutan terbabit disambut secara serentak di seluruh kontijen negeri, formasi dan daerah hari ini.
Bertempat di Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur, keberangkatan tiba Seri Paduka berdua adalah kali pertama dalam sejarah istiadat berkenaan. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Perbarisan kali ini diketuai Deputi Superintendent Muhammad Zulfadli Zulkifli bersama 102 anggota kawalan kehormatan dari Pasukan Simpanan Persekutuan PSP. Turut terlibat 543 pegawai kanan dan pegawai rendah pelbagai jabatan polis. Istiadat juga membabitkan lintas hormat 3 helikopter di ruang udara dengan membawa bendera jalur gemilang dan sansaka biru. Persembahan pancaragam pantomim memperingati 10 tahun insiden pencerobohan Kampung Tan Duo di Lahad Datu, deklamasi sajak serta lafaz ikrar setia. Finland sekali lagi dinamakan negara paling bahagia di dunia menerusi World Happiness Report yang dikeluarkan hari ini. Finland mendahului senarai itu buat tahun ke-6 berturut-turut diikuti Denmark dan Iceland. Senarai berkenaan mengukur tahap sokongan sosial, pendapatan, kesihatan, kebebasan dan bebas rasuah sesebuah negara. Turut berada dalam kelompok 10 negara paling bahagia ialah Belanda, Sweden, Norway dan New Zealand. Menurut laporan itu juga, sebilangan besar populasi dunia terus bertahan mendepani pelbagai cabaran seperti pandemik, krisis tenaga global, inflasi yang tinggi dan peperangan di Ukraine. World Happiness Report yang merupakan inisiatif global pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB pertama kali diterbitkan pada 2012. Kumpulan 9 anggota TWICE melakar sejarah K-pop di Amerika Syarikat. Billboard secara rasminya mengumumkan album mini baharu TWICE berjudul Ready to Be telah memasuki carta album 200 di kedudukan kedua. Ia selepas album yang sama mencatat jualan mingguan terbesar di negara itu. TWICE adalah satu-satunya artis wanita K-pop yang meraih pencapaian sedemikian. Mereka juga artis K-pop wanita pertama dalam sejarah dengan 3 album di kedudukan 3 teratas carta album Billboard. Album Ready to Be mengandungi 7 lagu dilancarkan pada 10 Mac lalu. Bola sepak Piala FA Inggeris, misi Manchester United memburu kejuaraan kedua musim ini kian membara selepas mara ke separuh akhir menewaskan Fulham 3-1. Perlawanan di Old Trafford itu menyaksikan 3 layangan kad merah kepada Fulham termasuk pengurus pasukan mereka. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, United dipaksa bekerja keras dengan saingan sengit ditampilkan Fulham. Tanpa gol pada babak pertama, Fulham mengejutkan tuan rumah apabila membuka jaringan 10 minit selepas rehat hasil rembatan Alexander Mitrovic. Namun insiden minit ke-72 mengubah segala-galanya. United dihadiahkan sepakan penalti yang membawa kepada layangan kad merah untuk Willian selepas bola yang terkena tangannya dikesan VAR. Sejurus kemudian Mitrovic menerima nasib sama apabila menolak pengadil kerana kecewa dengan keputusan itu. Turut diarah meninggalkan padang pengurus Fulham Marco Silva. Selepas Bruno Fernandes menyempurnakan sepakan penalti minit ke-75 dan tangan Fulham mula longgar. United pantas memanfaatkan kesempatan dengan Marcel Sabitzer menjadikan kedudukan 2-0 2 minit berselang, juga gol sulungnya musim ini. Mereka menambah satu lagi gol pada masa kecederaan sekali lagi menerusi Fernandes. Dengan kemenangan 3-1, United mara ke separuh akhir untuk menentang Brighton 22 April nanti. Brighton pula meniti laluan lebih mudah menewaskan kelab Division 4 Grimsby 5-0. Mendahului seawal minit ke-6 menerusi Dennis Undav, Brighton kemudiannya ditentang hebat sehingga berakhir babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, Grimsby sukar lagi membendung penguasaan Brighton. Ivan Ferguson menjadikan kedudukan 3-0 selepas meledak 2 gol minit ke-51 dan 70. 8 minit kemudian, giliran Solly March mencatat nama selaku penjaring. Bintang Jepun Kaoru Mitoma melengkapkan kemenangan bergaya Brighton apabila rembatannya terkena benting lawan sebelum membolosi gawang. Meskipun tersingkir, Grimsby mencipta sejarah kerana layak sehingga suku akhir.
malah mampu menewaskan 5 pasukan division lebih tinggi. Penganjuran kejohanan jemputan My Borneo E-Force di Kuching, Sarawak berjaya menarik minat sehingga 1,400 peserta. Mereka beraksi secara dalam talian membabitkan beberapa kategori permainan, antaranya PUBG dan Mobile Legend Bang Bang ML BB. Peringkat akhir yang berlangsung minggu ini menyaksikan persaingan 191 peserta merebut hadiah keseluruhan RM26,000. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjurannya yang juga membabitkan penyertaan dari Brunei, Indonesia dan Singapura membuka ruang kepada sektor berkonsepkan pelancongan e-sports. Ia juga dilihat tepat pada masanya selepas Sarawak dipilih menjadi tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA tahun depan. Dalam perkembangan lain, buat julung kalinya pasukan sorak belia wanita negara akan menyertai kejohanan sorak remaja dunia ICU 2023 di Orlando, Florida, Amerika Syarikat. Selepas lebih 6 bulan membuat persediaan, mereka optimis menyasarkan kelompok 3 terbaik dunia bermula 19 April nanti. Menurut pengurus pasukan Candy Ong Lee Wei, sasaran itu realistik melihatkan persiapan mantap melalui sesi latihan rutin yang sukar setiap hari. Pertandingan ini kejohanan sedunia lah, World Cheerleading Championship, and kita dah prepare since last year punya September. So sampai sekarang dah about 6 months lah. Kita nak aim top 3. Malaysia menghantar 28 atlet sorak untuk bertanding dalam kategori terbuka remaja perempuan. Mereka berusia 12 hingga 15 tahun dan dijangka menerima tentangan sengit 80 negara yang mengesahkan penyertaan pada edisi ke-13 itu nanti. Paparan sebuah kafe di pantai Gaza mengakhiri buletin didik yang memberi peluang kepada orang ramai berehat dari dunia digital dengan membaca buku sambil menghirup minuman di tepi laut. Saya Nor Fagani, salam hormat dan kita jumpa lagi.